Maka malam ni kita akan cerita sebagaimana Tuhan duk cerita nikmat yang paling besar sekali. Kita mari hayati bersama dalam pengajian kita di malam ni. Jadi dalam suratul Nahli ayat yang ke-78 Tuhan duk royak. Dalam suratul Nahli ayat Tuhan duk cerita dalam ayat 78 ni Tuhan kata gini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ni Tuhan royak usul asal kejadian kita. Tuhan royak mula-mula kita ni yang lahir daripada perut ibu kita. Daripada perut ummi kita. Daripada perut seorang ibu yang mengandung. Yang mengandung kita saat itu 9 bulan, Tuhan royak dah dalam Quran. Bagi orang yang tak reti Quran tu, dia nampak hari-hari dah. Kata bila sampai 9 bulan tu, mestilah kebanyakannya. Bahawa seorang ibu yang mengandung kepada anak ni, biasanya dia bersaling dah, dia beranak dah. Engkau Tuhan pun royak dalam Quran dah. Hanya kita tak belajar, tak tahunya. Tuhan kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan bermula Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Min butuni ummahatikum, daripada perut ummahatikum, ibu-ibu kamu. Ibu kita yang mengandung kepada kita. Tuhan kata, Tuhanlah waktu tubik kita daripada perut ibu kita. Kalau Tuhan tak izin waktu tubik, maka dia tak tubik seorang anak. Banyak mana orang bersaling yang tak keluar anak dia meninggal dalam perut. Kadang-kadang meninggal ibu anak selamat. Macam-macam lah. Ni Tuhan royak kata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Ketika tu mung saat ni tu, la ta'lamuna syai'a. Mung tak tahu gapo sekali. Ni Tuhan royak dalam Quran sendiri. Tuhan kata, aku waktu ubik mung daripada perut ibu mung yang mengandung ke mung tu. Pada permulaan tu ubik kuah-kuah merah menyala tu. Orang duk noneng kaki itulah. Tuhan royak kata, la ta'lamuna syai'a. Mung tak tahu sikit pun. Mung tak tahu gapo sekali. Mung tahu teriak je. Ni Tuhan duk royak ni. Ni. Jadi keadaan yang orang saling di hari ni, ibu-ibu yang saling kepada anak dia ni, yang mana kita tahu, kita nyata dengan mata kita di hari ni yang kita tahunya. Memang Allah Ta'ala dah cerita dalam Quran dia dah. La ta'lamuna syai'ah. Hal keadaan kamu saat ni tu tak tahu gapo sekarang. Han tu royak dah. Sebab tu lah kita tengok budak yang keluar daripada perut ibu dia, yang saling di rumah hospital. Saling di rumah, di kampung masing-masing supaya dengan tok bidai kampung ko, dengan payaban ko. Nak royak tak budak ni tu royak tak la ta'lamuna syai'ah. Tak tahu gapo sekarang. Cuba tengok. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah Ta'ala kata, aku jadikan bagimu tu. Aku beri kemu. Aku buat padamu as-sam'a wal absara wal af'idah. Mula-mula Tuhan kata, mung tak tiga penama tu Tuhan kata, aku beri ke mung mula-mula aku jadi kepada mung saat itu, bagi mung saat itu, anak bayi yang baru lahir saat itu, as-sam'a, akan pendengaran. Tuhan beri dengar dulu. Tuhan beri kepada budak hodok merah-merah baru saling ni, Tuhan beri gapo Tuhan royak? Iaitu as-sam'a, sifat pendengar. Sifat pendengar yang ada di dalam telinga tu. Bukan telinga cuping telinga ni tak. Kalau tak ada cuping telinga ni pun tak apalah.
Yang Tuhan nak ceritanya sifat pendengar yang ada dalam telinga orang ni. Pendengar yang ada dalam telinga tu. Ini Tuhan royak dalam Quran sendiri. Tuhan royak dalam Quran sendirinya. Mula-mula manusia yang lahir daripada perut ibu hak tak reti gapo sekara tu, Tuhan kata aku beri mula-mulanya nikmat gapo mula. As-sam'a, sifat samuk, sifat samik, iaitu pendengaran. Lepas tu kita tengok budak hak kecil ni. Baik doktor ke, baik orang ngaji sains ke, kita tanya dia dah. Macam mana budak yang baru lahir ni dia nampak dah lagi mata dia. Otak dia pandang mikir tak lagi. Telinga dia dengar ke tak? Dalam 3 perkara yang Tuhan sebut dalam ayat ni, dalam surah An-Nahl ni nikmat hak besar sekali ni. Ni di antara nikmat hak besar. Padahal hak lain pun nikmat juga. Tapi ni di antara yang Tuhan beri besar sekali. Maka orang tak mensyukuri 3 nikmat ni, nak ayat kata Allahu Akbar. Tuhan murka, Tuhan marah sekali. Tuhan marah sekali. 3 nikmat ni. Hani nak ayat ibu-ibu ayah-ayah tahu kata 3 perkara ni nikmat yang paling besar sekali. Tuhan royak kata dia waktu ubik kita dari perut ibu ni tak tahu apa sekara, dia bubuhlah di telinga kita mula-mula sebagai sifat pendengar. Sebab tu kita tengok budak kecil ni bila kita panggil dia paling. Dia dengar mana dia paling. Kita duk ingat kata dia nampak mata. Muka mata dia celak, dak lagi. Nak boleh kau nampak ni dia makan masa sikit. Boleh jadi 3 bulan ke 4 bulan ke baru dia nampak. Tu. Lepas tu kalau kita tak percaya, cuba kita tanya doktor. Pergi di hospital, tanya doktor pakar. Doktor, tanya doktor. Ataupun doktor budak. Klinik budak. Tertanya. Sungguh kedok dalam Quran Amr ni, duk royak kata, budak hak baru lahir, baru tubik pada perut ibu dia ni, Tuhan wi telinga dulu, dengar dulu. Mata tak nampak lagi. Yang kita dah tengok nampak dia kelip apa tak nampak lagi. Tuhan tak ada buh lagi bu. Bu di dalam butir mata tu Tuhan tak ada buh lagi. Hanya dia wi biji mata je. Yang mana kita tengok budak tu celak. Paling situ, paling sini. Yang kita duk panggil nama dia tu, dia ikut dengar telinga. Kita panggil sebelah balik kanan, dia paling kanan. Kerana dia dengar suara sebelah kanan. Tapi mata tak nampak lagi. Cuba tengok Allahu Akbar. Tuhan dah cerita dah. Kalau kita kaji, kita tadabburkan Al-Quran, ni ayat tu Al-Quran. Quran duk royak, Tuhan duk royak kata ni keadaan usul asal kejadian kita. Cuba tengok Quran duk royak. Mula-mula Tuhan wi kitanya ialah wa ja'ala lakumus sam'a. Tuhan menjadikan bagi mung saat itu mula-mulanya iaitu pendengaran. Pendengaran yang ada di telinga kita. Sebab tu dengar orang kecek paling. Kita ingat kata dia nampak, dah tak nampak lagi. Mula-mula tak nampak lagi. Mungkin 3 bulan, 4 bulan tu baru mata nak nampak. Tu memang mengikut doktor, mengikut pengajian sains, pengajian manusia di dunia ni. Tapi Tuhan dah cerita dah 1400 tahun dah. Tuhan ceritakan Nabi kita lama dah dia. Ni keadaan Tuhan royak. Tuhan ciptakan manusia ni macam ni. Macam ni. Tu. Lepas tu lepas pada Tuhan beri sifat samik tu, Tuhan kata pula wal absar. Nikmat yang keduanya pelihatan. Pelihatan kita ni. Mata kita ni baru Tuhan bubuh bu. Mula tu Tuhan buh biji je. Buh biji tak ada bubuh lagi. Jadi tak nampak lah. Tak nampak benda tu. Baru Tuhan yang kedua selepas pada tu 2, 3, 4 bulan, baru budak tu baru mata nampak. Kita tengok budak ni pun dia kenal lah ibu dia. Sebelum tu dia dengar suara je. Siapa dia hak panggil dia hak acak sekali. Dia terlekat dengar suara. Kalau ibu dia, siapa dia orang mengasuh dia ke, dia agak kata ibu dia dah. Dia dengar suara. Bila lah sampai 2, 3, 4 bulan, baru Tuhan bubuh mata pula. Bukan buh biji mata, buh dalam mata tu. Baru dia nampak tengok, ni mak dia. Ni ibu dia. Ni bonda dia. Macam ni, hidung macung. Tengok muka macam ni weh. Rambut macam ni, pakaian macam ni.
Bila dia nampak dah, situlah dia nak terikut budak. Baru dia kenal ibu dia. Bila tiap-tiap hari duk dekat dia, duk peluk dia, duk cium dia, duk bawa dia, duk dukung dia, dia tahu kata ni lah seorang ibu dia. Dia seorang ibu dia. Bila suatu masa saat itu, kalau ibu dia tak layan dia, dia menangis, dia teriak. Mek dia tak ambil dia, tak halau tangi ke dia. Ya, dah. Tu dia tengok ibu dia depan saat itu tak ada itu dia. Ya, dia teriak dah. Kalau pasal dia kenal dah ibu. Ni yang kedua. Jadi kita reti bahasanya budak kecil kita sendiri ni masa kita kecil dulu, awal-awal lahir kita ni ke alam dunia ni, tu ada cerita dah. Mula-mula dengar dulu. Tu heboh dengar dulu. Ni ingat ibu-ibu tengok. Ni nikmat mula-mula telinga ni. Pasal apa Tuhan royak sini ni? Tuhan royak telinga ni pasal kita kecil ni. Tapi dalam ayat lain, Tuhan royak otak dulu. Bila kita tua dah tu, Tuhan royak otak. Kalau tak guna otak, Tuhan marah selalu dah. Tak ke mana dah. Tu tengok. Tempat Tuhan marah. Tempat yang kita tak guna, tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ni, Tuhan sebut apa tu? Tuhan sebut otak dulu. Pasal apa Tuhan sebut otak dulu? Sini sebut telinga dulu. Sini nak ayat kata ketika kita bayi. Kita tak jadi orang mukallaf lagi. Kita semata-mata Allah Ta'ala anugerahkan nikmat mula-mula. Tidak ada taklif, tidak ada berat gapo lagi hukum kita. Tak ada dosa lagi kita. Tuhan beri telinga mula-mula. Itu peraturan yang Allah Ta'ala cipta kita. Tuhan buat kita tu peraturan dia, kanton dia lagu tu. Tapi bila kita besar dah, kita tua dah, kita jadi orang mukallaf dah, kita duduk bawah merintah Allah Ta'ala dah, Tuhan suruh guna otak mula-mula sekali. Otak yang Tuhan suruh guna. Lepas tu baru marilah kepada mata dan kepada telinga. Tiga nikmat ni juga. Bila tak mensyukuri tiga nikmat yang besar ni lah, beragai di akhirat esok. Beragai di akhirat esok. Situ kita baru tahu kata, bahayanya kalau kita tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Kenapa? Benda besar. Dari mana ayat ni, dari surah An-Nahli ni, Tuhan ada ceritanya mula-mula ciptaan Allah Ta'ala kepada kita. Dia anugerah, dia beri kitanya mula-mula sifat berdengar, telinga. Sifat samik yang ada dalam telinga kita ni. Tu. Tengok. Lepas tu baru dia beri mata. Dia beri nampak, beri pelihatan kita. Beri pelihatan kita ni. Sifat pelihak yang ada dalam biji mata kita ni. Baru kita kenal, tengok tu kenal, ni pokok kayu. Lembu macam tu. Budak nak ya tu. Tapi tak mikir lagi. Dia tak mikir lagi. Lepas pada dia Tuhan beri mata tu, baru Tuhan kata, wal afidah. Baru Tuhan beri otak. Tuhan beri hati kita. Baru pandai nak mikir. Sebab tu kita tengok perangai budak lagu mana. Perangai budak mula-mula dia dengar. Dia paling situ, paling sini. Bila orang kecek, bila orang bercakap, bila orang dengar suara apa nama saja, dia paling. Nak mata sedangkan nak mata tak nampak lagi. Lepas dia paling dah siapa tipu dia, baru Tuhan bubuh mata. Baru kena tengok. Ni ibu gapo ni kaki pak ni. Duk makan rupuk berah-berah, tak tahu lagi. Pasal otak dia tak jalan lagi. Dia pandangnya teriak je. Kalau dia lapar pun dia teriak. Kalau dia kenyit telajak pun dia teriak. Kalau dia panas pun dia teriak. Kalau sejuk pun teriak. Kalau demam sama telah, teriak. Panas teriak so ya. Dia tak pandang apa lagi nak royak apa tak lagi. Ni nak royak budak kecil. Selepas pada nampak tu tak lama, baru otak lah berjalan. Wal afidah. Barulah otak baru berjalan. Tengok keadaan budak ke mana. Belum dia nak reti otak dia saling duk mengaji belah-belah. Duk besar belah-belah, duk berjalan belah-belah, duk hungar belah-belah, duk berlari belah-belah, tapi sambil mencari ilmu. Kerana otak dia dah masuk dah. Situ kita tengok budak yang baru ceh. Keadaan budak. Ceh mana? Kita lari, jangan nak main tu, tudung puyuk panas tu, tak tahu. Dia letak mula ambil selalu dah. Ngakak geruk, ambil dah. Paing, kena tudung puyuk panas sungguh. Ya, teriak. Yang ngaji sekarang. Lepas tu kita ambil tudung puyuk hak sejuk.
Tak. Hundur seras dah. Kena, ya kena dah. Ya mengaji dah. Rian ru. Dia rian ru leh. Dia mengaji dah. Tak si dah. Padahal tu buyuk tu sejuk kita hala. Tapi dia cek dah. Otak dia mula jalan dah. Begitu juga nak boleh ke dia. Dia reti saat itu berapa kali jatuh bendu. Berapa kali jatuh tangga. Berapa kali jatuh jemorang. Nak ayat kata. Tu. Kenapa? Dia tak reti. Dia tengah duk belajar. Otak dia tu ayat. Kerana yang ketiga baru tu ayat. Wal afidah. Tu. Telinga dengar dah. Mata nampak dah. Otak pun mula berjalan lah. Tengok keadaan budak lagu mana. Budak dia kecil. Nak ayat tu. Dia suka tanya. Bila dia pandai cakap. Dia pandai kecek. Dia tanya. Tanya ayah dia. Ayah. Apa tu? Ayah. Tu. Ayah. Tu. Kita kena jawab betul. Kerana dia duk ngaji dah. Sekolah dia dah. Tu budak nak ayat tu. Dia tanya kita. Tanya tu, tanya ni, tanya tu. Kita tak letih tanya semua. Kerana dia nak tahu. Otak dia baru tu bubuh. Baru duk berjalan nak tahu. Bila niat turun benda, mula-mula hari tu tekak otak tak itu lagi, berapa kali guling dah. Ya, teriak. Sakit. Dua tak lama pula, gugugutem. Sampai 2-3 kali, dia tak berani nak turun. Kerana sudah pengalaman dia merasa dah. Dia biasa dah jatuh benda, 3-4 kali dah, berapa kali bekak dah. Tu. Lepas tu dah, bila dia nak turun, dia halau kaki dia koho. Dia duduk mengaji. Dia duduk mengaji. Kita lari tak erti. Dia tepuh dengan dia sendiri tu baru dia tahu. Tudung puyuk panah pun dia takut, kendi panah pun takut, gelah panah pun takut belakang. Tengok ajak. Kadang-kadang kucing dia pegang. Mari kera je nak pasal kucing juga. Gak di kera. Tu baru tahu tu tak leh ni. Lama-lama ada perbezaan. Lama-lama dia ada ilmu. Lama-lama dengar kita kata. Dengar ajaran kita. Bila kau besar. Ni nikmat 3 yang Tuhan duk cerita. 3 nikmat ni besar sekali. Besar sekali 3 nikmat ni. Yang pertamanya telinga, yang keduanya mata, yang ketiganya otak. Sebab tu nikmat yang Tuhan beri kita ni, nak royak kata, peri. Peri tak ada kena bayar gapo. Tapi tabiat kita ni bila tak kena bayar, Allahu Akbar. Kita tak menghargai kepada Allah Ta'ala. Kita tak menghargai akan Allah Ta'ala dengan nikmat yang dia beri. Kenapa? Kerana kita boleh free. Kita beli 1 juta, kita beli 800,000. Sebab tu kita menghargai. Kena tarik lembu sikit, basuh lalu dah. Nyogonyoh lagi lah. Ring karak kita cari gojok. Kita gasuh juga. Ayat tu. Beli ni ayat tu. Kerana kan duit pitih kita, usaha kita. Tapi nikmat hak Tuhan beri ni peri ni tak ada berasa nak jaga. Bila kita tak guna nikmat ni betul dengan Allah Ta'ala suruh ni lah, Allah Ta'ala kutuk sekali. Allah Ta'ala merka sekali tengok. Ni nak royak kepada ibu bapa. Nak royak we tahu. Mana kita tengok? Kita tengok dalam surah lain pula Tuhan kata, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya Tuhan duk cedek nak sumak neraka Jahannam. Tuhan duk cedek nak sumak orang ni. Hak tak guna nikmat dia, hak dia beri kita ni, 3 perkara ni Tuhan duk cedek nak sumak neraka Jahannam. Mana Tuhan royaknya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang Tuhan beri otak ke dia, tapi orang ni la yafqahuna biha. Dia tak ada wak mikir dengan benda yang sebenar. Otak dia tak ada mikir benda pedah dak. Sini kita tengok. Jadi Tuhan ada royak tu, Tuhan beri otak ke dia saat itu, dia tak ada guna dak pedah dengan otak dia perkara-perkara agama.
Duk mikir benda lain, duk mikir nak kedarah, duk mikir nak mewah, duk mikir nak sedap. Tak ada bergaduh semaya baik. Tak ada bergaduh dengan ibadat Allah Ta'ala. Sini Tuhan murid dah. Jadi seolah Tuhan kata, aku beri otak kamu ni lagu ni je. Lagu ni je ke? Untuk nak cari makan macam kaki pak tu lah. Ada boh-boh tengah benar tu. Seolah gitu lah. Jadi Tuhan murid. Jadi kita tak menghargai otak yang Tuhan beri kita ni begitu mahal sekali. Macam mutiara, macam permata intan kepada kita. Tapi kita tak menghargai. Sini Tuhan murid selalu. Sebab tu Tuhan kata, aku nak sumak neraka Jahannam. Orang yang aku beri otak ke dia, tapi dia tak guna otak ni sebagai seorang penggunakan otak Allah Ta'ala ni, dia jadi kena dengan jalan dia. Ni nak ya? Kalau kita tengok pula dalam hadis Nabi begitulah. Yang mana Nabi duk cerita arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 golongan Nabi kata yang mana hak Allah Ta'ala alla yudkhilahumul jannata, bahawa Tuhan tidak akan beri masuk syurga. Nabi kata ada 4 jenis manusia yang Tuhan tak beri masuk syurga. Cuba tengok. Kita mari pelaga dengan nikmat ni. Tu. Wala yuziqa na'imaha. Tuhan kata, dan orang ni tak akan merasai nikmatnya nikmat syurga. Nak masuk syurga pun tak win, nikmat pun tak boleh kecap. Tak boleh rasa nikmat syurga. Mana Tuhan royak mula? Mudminu khamrin. Orang yang sentiasa mabuk. Tidak. Orang sentiasa mabuk. Yang ni orang ni tak ada beradu lagi mabuk. Duk main kecung lagi. Duk main yaba lagi. Duk main ya ais lagi. Duk main ganja lagi. Walau sebulan sekali, walau 2 bulan sekali pun. Tak ada berhenti lagi dengan secara dekat. Tak beradu lagi. Orang ni panggil mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Gena boleh Tuhan tak boleh masuk syurga lah. Kerana dia tamlai otak. Kerana mabuk ni dia punah otak. Sini kita tengok ni. Kita tengok di hadis ni, bagi pelaga tengok, betul sungguh weh. Jadi mu tak ada makan bubur dak. Tak ada makan ketupat dakak dak. Tak ada makan cekmek dak. Tak ada makan min celuk dak. Duk kacau ketung. Duk kacau nak wi mabuk. Kita ketiga apa? Kita sengajanya buat wi punah otak. Yang mana Tuhan beri kita peri yang benda ni. Tapi mu buat kena. Ni Tuhan tak wi masuk syurga ni. Sini. Pada ada ayat Quran kata Tuhan duk cedera neraka Jahannam. Pada dia tak boleh masuk syurga, dah tu neraka dah lah. Ni cuba tengok ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian. Nak buat kita pakat sedar kata ni keadaan yang Tuhan duk cerita. Yang Tuhan duk cerita dalam Quran. Mudminu khamrin. Tuhan Nabi sebut mula-mulanya. Orang yang mengekali mabuk. Orang sentiasa mabuk. Orang ni mabuk tak beradu lagi. Walaupun 2 bulan sekali pun, lagi mana tak beradu, duk kira kata orang ni tak berhak masuk syurga. Ni nak ayat tu. Dalam Quran tu kata dah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakannya ya Tuhan marah. Tuhan nak bubuh dalam neraka Jahannam ni. Katsiran minal jinni wal ins. Iaitu kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Kita manusia ni masuk itu juga. Jin pun dimaki juga. Tuhan kata aku duk cedek dah nak sumak dalam neraka Jahannam. Pasal apa Tuhan kata? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada bagi mereka itu aku beri ke dia nya apa? Qulubun. Tuhan wi hati kita, wi otak kita. Tapi Tuhan kata la yafqahuna biha. Kita tak ada buat mikir dak. Dengan otak yang Tuhan beri, tak ada mikir dak dengan kebenaran yang Allah Ta'ala suruh. Duk mikir tentang lain. Duk mikir tentang nak makan ke darah. Duk mikir tentang nak duk sedap. Hak tak kena dengan hati kita, tak sih. Semaya be malah semaya malah. Poso tarok. Jadi otak Tuhan beri kita ni sia-sia lah. Panggil guna tak kena, tak betul dengan Allah Ta'ala nak. Sebab tu dia cedera neraka.
Tu. Yang kedua Tuhan kata kawan nama, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Tuhan kata, yang keduanya aku marah, yang mana aku bui kepada manusia dan jin itu, a'yunul la a'yunul la yubsiruna biha. Tuhan kata aku bui ke dia dua butir mata. Tuhan bui mata-mata, a'yun mata-mata. Ambo dua butir, pocik pangah dua butir seorang. Tu tina jatuh supaya dua butir. Jaga-jaga tu Tuhan bui suti ni. Nah, tapi pendek kata Tuhan bui dua biji mata kita. Yang kita boleh tengok tu. Tapi kita la yubsiruna biha. Kita tak ada buat tengok. Mata yang Tuhan beri kita dua butir ni, kita tak ada buat tengok dak. Hak Tuhan suruh duk tengok benda lain. Duk tengok benda lain, tak ada tengok dak hak Tuhan suruh. Tuhan suruh tengok Quran. Tuhan suruh tengok orang-orang duk mengajar, suruh dengar orang-orang duk mengajar, suruh tengok Al-Quran, suruh pakat mengaji bertilah ilmu agama. Dak. Duk tengok benda tak beda. Tengok. Apa benda tak beda? Banyak. Ada setengah orang tu tengok bunga buat jambu. Tengok ngabak jambu. Tu. Nak pergi pagi tu tengok dah. Tengok nak buah air dengan pisau. Klik star tengok pula. Cokok. Tak kisi seputih. Ngabak jambu dia 4 sarang dah tu. Dah. Tengok. Cih. Tengok. La ilah. Tengok saja. Tak ada siapa dia je seorang tengok. Ada setengah orang tu, 10. Duk gantung. Hak ia belakang. 40-50 ribu tu harga tu. Kali dengan sarai, kali apa dekat beratus. Duk cakap. Gubung duk tong-teng. Tengok. Dia tengok. Lepas maghrib ni orang ada kuliah. Orang ada tazkirah di masjid. Tak tengok. Bukan tak tengok, dah tengok. Tapi tak pergi. Tengok tak ada ambil iktibar apa. Tengok sebagai tengok kerana dia tak buta tu je. Tengok. Haning ibu-ibu ayah yang nak royak kata. Tu hak ngabak jambu. Ikutlah apa nama apa. Orang kasih pada hayat bapak. Kilik juga hayat bapak. Duk leguk tu tak dah buah pekuk tu tengok lu. Ni bakar molek ni, bakar nakal ni. Hak ni hayat bermu ni. Jadi tu ni belagu rujang gila. Bakar dia rujang ni. Tikai suti bakal kat situ dah, bakal lari ku duk kecil. Tengok hayat dia, tengok body hayat dia. Tak ambil basuh-basuh, tak ambil kilik-kilik. Tu. Nak royak kata, duk tengok benda-benda tu dah. Macam-macam nak royak kata. Tengok ni guna mata ni banyak sekali. Yang tak pedah nak royak kata. Tak ada buat mikir dengan sebab mata, tengok hak ni tu. Tak ada kata, tengok orang duk mengajar gapo, tengok Quran baca dah. Tak erti pun mengaji, kaca tengok juga. Tak. Hak ni Tuhan marah. Ni Tuhan royak kata, aku beri mata-mata kepada puak mung ni, mung tak ada tengok dak benda sebenar. Yang ketiga Tuhan kata, walahum azanul la yasma'una biha. Dan aku beri juga kepada manusia dan jin. Tu. Apa tu? Azanun, telinga. Tuhan beri telinga kita. Yang ni beri sifat pendengar di dalam telinga masing-masing ni. Amo ada 2 belah. Pocik pangah sidang penutup ada 2 belah. Supalah 2 belah belakang. Tapi Tuhan kata la yasma'una biha. Dia tak ada waktu dengar benda hak Tuhan suruh. Hidup dengar benda hak lain. Banyak sekali ni. Kita tak guna ke telinga kita apa yang Allah Ta'ala perintah, apa Islam suruh nak ya tu. Tu. Hidup dengar lagu koksi, lagu rock tak rock, tereh tak tereh. Dengar benda-benda yang melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Ni nak ayat tu. Ikutlah. Apa yang kita dengar selain daripada Allah Ta'ala suruh. Maka kita salah. Tuhan marah. Tuhan marah benar lah. Tidak, ia tak royak kata nak behar neraka. Aku cedek dah nak sumak dalam neraka jahanam. Ni, orang yang aku beri 3 nikmat ni.
Yang mana tekah yang kecil-kecil dulu aku peri ya. Mula-mula telinga dulu dengar. Tu. Lepas tu ya mata, lepas tu ya otak. Hak ning tu sebut otak dulu pasal dia tua dah lah. Tua dah. Sebab tu royak otak. Kerana bila orang tua ni otak duduk dapat mula-mula ni. Ya manusia ni, kemuliaan manusia ni otak mula-mula. Cuba tengok manusia beza dengan makhluk lain lagu mana. Manusia beza dengan makhluk lain ialah otak nak ada. Sebab tu Tuhan royak kata Allah Ta'ala ciptakan manusia ke alam dunia ni sebagai khalifah. Sebagai pemimpin. Tu. Jadi keramat kita ni, manusia ni nak tu, kemuliaan manusia ni otak. Cuba tengok rimah jalu duduk dalam bukit tu. Tapi manusia kecil je. Tapi sebab dia guna otak dia ni, dia pisah boleh. Dia tahan boleh. Dia waguk boleh rimah jalu. Sedangkan dia tu kalau rimah sekali terkekai. Gak tak tekak, tak makan mati selalu dah. Besar kubah, besar lembu tu, rimah awak naik tak pokok kayu. Nak tergambah rimah. Pas manusia, alah. Besar pelanduk je kita ni. Nak royak tu. Tapi kerana otak pitar. Kerana otak kita ni ligak ni boleh pisah. Sebesar-besar gajah duduk dalam bukit tu, Allahnya igak boleh. Bawa tu kapung, pera kapung. Besar-besar gajah tu dia duduk tak tekak tu, dia boleh arahkan gajah. Dia boleh arah gajah. Nak wi gajah ikut tu, nak wi gajah ikut ni, nak wi gajah beradu. Tu. Nak wi gajah tu turun dia nak turun. Tu nak ayat kata bijak tak bijak manusia. Apa otak? Sebab itulah perkara yang memusnahkan otak Allah Ta'ala marah sekali. Orang ni tak terima kasih. Tak terima kasih yang mana Allah Ta'ala bui peri-peri kepada kita. Sebab ibu-ibu kena mikir di hari ni. Pasal apa Tuhan marah kita sampai dia boleh neraka? Sedangkan dia sayang kita. Kita orang Islam dah. Kita beriman kepada dia dah. Tapi kita tak gunakan otak. Bila tak guna otak ni, dia jadi belaka. Hak ni ketung. Hak ni ya'ais. Hak ni yabah. Hak ni tak semayah. Hak ni tak tengok benda tu. Banyak orang menyeleweng daripada jalan yang betul. Banyak sekali hari ni. Apatah lagi orang bersyirik. Orang gapo lagi. Benda khurafat, benda syirik, benda gapo semua saat ni tu. Karuk mengaruk semua tu. Ialah otak tak jalan tak tengok. Sebab tu Tuhan bandingkan orang ni dalam ayat ni. Ulaika kal an'am. Tuhan kata orang semacam tu. Hak aku bui 3 nikmat ke dia tu, dia tak ada guna dak. Aku bui otak, dia tak ada mikir dengan otak perkara yang sebenar. Aku bui 2 biji mata sore-sore peri, tak ada ambil duit ke apa dak. Dia tak ada tengok dengan benda sebenar. Aku bui telinga 2 belah sore-sore. Kalau sumak masuk air sebelah tak sedap dah dengar bunyi gung dah. Atau Tuhan bui ni sepenuh no ya. 3 nikmat ni Tuhan kata kalau orang ni tak mensyukuri nikmatku, ulaika kal an'am. Tuhan banding kita. Tuhan padu kita. Tuhan tiap kita. Kal an'am seperti binatang. Tuhan kata dah. Tuhan tiap kita ni supaya dengan binatang. Supaya dengan binatang. An'am bahasa Arab. Bahasa kita kata binatang yang boleh buat gerbang. Supaya dengan unta, supaya dengan lembu. Supaya dengan kambing, supaya dengan kibah. Supaya dengan biring. Ni kita ni. Jadi Tuhan tiap kita supaya dengan lembu dah. Orang ni Tuhan kata kal an'am seperti binatang, lembu, kambing, kibah. Allah tengok hinonya kita. Kena Tuhan kata gitu. Tak ada beza mu dengan lembu. Kerana lembu kaki 4 makan rupuk. Otak wak gula je bukan wak mikir. Dah otak mu dah ada tak mikir juga. Supaya lembu lah mu tu. Kau dah tahu dah kata benda ni jatuh parit. Benda ni hilang akal. Makan juga. Berarti mu tak mikir dah lah. Supaya lembu lah. Tapi Tuhan kata pula. Balhum adol. Tengok dalam ayat ni Tuhan kata pula. Tuhan akak sepekat lagi. Tuhan perendah sepekat lagi. Balhum adol. Bahkan mereka itu hak golongi jin dan manusia ni. Hak aku beri otak dia gapo 3 perkara dengan cara peri ni, bila tak guna Tuhan kata balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada lembu kuba lagi.
Ha, tengok. Saat ni duk tiap sama ya. Bukan Tuhan kata, lebih teruk pada lembu lagi, lebih teruk pada unta lagi, lebih teruk pada kambing lagi. Ni Tuhan tiap kita. Tuhan banding kita. Tuhan pegu kita lebih teruk daripada lembu lagi nak ya tu. Nak ya. Geno kita tengok pula. Nah, apakah wajah Sabah dia? Apakah panggil rupa yang begitu kata kita lebih rendah daripada lembu? Kerana lembu otak dia Tuhan buat untuk gula, untuk goreng dia. Nah, untuk masak makan ya lembu, otak besar apa kita juga lembu. Tapi tak buat mikir dak lembu. Sebab tu dia tak ada mikir dengan otak dia, dia ada nafsu tak ada kira. Mak dia punya behar, adik dia punya behar bila besar. Dia tak kenal kerana otak dia tak ada mikir. Dia makia juga manusia. Tuhan wi otak, Tuhan wi otak. Dia tak ada mikir seperti tu juga. Hak terai-terai dah kata hilang akal, kata ni siapa? Oh jadi apa ni? Jadi punah dalam perut, hancur kat perut. Jadi macam-macam nak ayat tu, dia kacau juga. Sebab itulah Tuhan kata, mung ni ialah serupa dengan lembu dan bahkan mung ni lebih teruk pada lembu. Mana kata lebih teruk? Lembu kalau tengok api duduk dapat. Lembu dia tengok kerawak pagar tinggi duduk dapat. Dia tengok parit dalam duduk depan. Dia akan paling belakang klik, dia tak kacau dah. Tapi manusia tak. Manusia dia tengok bahaya duduk dapat dah cerak kata bahaya. Bila duk amal kecung ni mu akan hancur kat perut mu satu hari. Mu akan jadi selayak, mu akan jadi susah, mu akan jadi bahaya ni. Kacau juga. Lembu tak kacau dah. Lembu tengok benda bahaya dapat, api duk dapat kau parit dalam kau ataupun kerawak tinggi ke, dia paling, dia tak pergi, dia tak redah dah nak ayat lembu. Tapi manusia tinggi mana pun dia redah juga. Ni nak ayat tu manusia. Nah, tinggi mana pun dia redah juga. Nyo tinggi nung dia nak ambil malam nak ayat pukul 11 nak ambil lagi nyo nak ayat. Jom ikat tali nak ayat. Ikat tali. Tak bunyi duk, tak bunyi seruf. Kerana dia sakut tanah nyo saat itu di tali tu tu. Tak bunyi duk dak. Ni nak ayat. Peta demo dimakai juga naik tengah malam peta. Curi. Dia tak kenal benda sebenar. Otak yang ada pada dia tu, Tuhan kata tak ada guna, lebih teruk pada lembu lagi. Mung ni teruk pada lembu lagi. Tengok Allahu Akbar. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak royak kata, bila kita tak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ni, sangat bahaya nak royak tu. Apa? Merka daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala marah sekali nak royak tu. Sebab tu di antara ayat yang Tuhan kata kena, la in syakartum la azidannakum. Tu Tuhan kata, la in syakartum, jika mensyukur nikmat yang aku beri kepada mung tu. Tuhan janji kata kena, la azidannakum. Sesungguhnya aku nak tambah lagi ke mung. Ni Tuhan ayat tu. Allahu Akbar. Tuhan sayang kita. Dan kita syukur nikmat hayawi kita. Lebih-lebih lagi 3 perkara saat ni besar ayat kata. Nah, 3 perkara Tuhan royak tu besar. Padahal tangan pun nikmat. Kaki pun nikmat. Nah, anggota tu, anggota ni pun nikmat juga. Pasal apa Tuhan dia royak 3 perkara ni? Kerana 3 perkara ni besar sekali dalam anggota kita. Hak lain dia ikut je. Dia otak molek, kaki dia ikut. Dia otak molek, tangan dia ikut. Tu. Jadi, bilalah nak royak manusia ni 3 perkara ni untuk nak menghasilkan pengajaran daripada agama. Tidak. Bila telinga tu dengar, dia boleh ngaji dengan telinga walau buta, walau mata buta pun. Kalau kita kata mata jelek, telinga tuli, dia boleh mengaji dengan mata dia. Orang boleh tulis dia tengok. Tu. Bila otak dia molek, nak ayat tu. Bila otak dia molek, walau buta, walau tuli sekalipun, dia jadi manusia yang berguna, nak ayat tu. 3 perkara ni utama dalam diri kita. Sebab tu Tuhan marah sangat. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau mensyukur nikmat aku ni, Tuhan kata aku nak tambah lagi. Allahu Akbar. Janji Allah Ta'ala pada kita. Tapi Tuhan kata sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa dia tak syukur nikmat aku, siapa dia kupur dengan nikmat aku,
Berarti siapa dia tak guna nikmat yang aku beri ni mengikut aku kehendak aku suruh, jaga. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku, seksa aku. Aku nak teraman orang ni, aku nak seksa orang ni, aku nak wisi sakit dia ni. Lasyadid. Allah bersangat teh. Yakni sangat-sangat seksa, sangat-sangat sakit, tidak ada banding ni. Tak ada banding ni nak ya Tuhan marah. Jadi Tuhan seksa sungguh orang ni. Di akhirat esok Tuhan royak siap dah. Tapi dia tak suka nikmat yang aku beri ke dia, ingat molek, hei anak cucu ada. Hei manusia, ingat molek. Mu tak sekerahlah di dunia, ingat molek. Di hari ni boleh mu tak semaya. Di hari ni boleh mu nak buat gapo. Di hari ni boleh mu nak mengaruk, nak gapo, nak berzina, nak berjudi, nak minum gotu, nak minum gani, nak guna tu, nak guna ni, boleh berlaku. Nak ya tu. Tapi ingat di akhirat esok, mu nak lari tak leh. Mu nak lari tak leh. Hani adik-adik pemuda-pemudi kita di hari ni ingat molek lah. Dah sebab tu lah Nabi duk cerita tadi tu. Nabi duk cerita tadi hani nak ya. Tuhan tak bubuh dalam syurga dia. Tuhan tak boleh syurga. Dan tak boleh rasa nikmat syurga. Yang Nabi sebut mula-mulanya mudminu khamrin. Orang yang sentiasa mabuk. Yang ni orang ni duk mabuk seumur. Sebab tu lah kita tengok hari ni. Kita berasa belah, kita berasa dahsyat. Yang ni panggil wairun kita. Pemuda-pemuda kita yang mana penyakit melanda di hari ni ayat kata. Ketagih nak ayat tu ni. Ketung ni nak ayat tu. Nah, tu. Yai nak ayat tu ada berlaku nak ayat tu. Jangilah. Nah, sebab itulah mau mengajak kepada adik-adik pemuda-pemudi sekalian nak ayat tu. Hak puai pun dimaki juga nak ayat kata. Bila kena penyakit ni nak ayat tu dengan diri dia tukar ya. Banyak budak-budak tina ni tukar dengan diri dia nak kau duit. Orang minta tidur selalu dah. Dia nak pitih nak pergi beli barang. Budak comel-comel, budak muda-muda nak ayat tu. Budak-budak lagi. Umur belas-belas nak ayat tu. Hani nak ayat tu punahnya moral kita, punahnya agama kita nak ayat tu. Nah, akhlak kita tak ada nak ayat tu. Hani nak ayat tu, ingat molek. Ni Tuhan duk royak janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Taala kepada kita nak ayat situlah nak ayat. Besar sekali. Tu. Banyak Tuhan ada royak tentang nikmat itu Tuhan buat kita ni. Di antara surah Rum tu, ayat 54 Tuhan ada royak. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fatan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Ni Tuhan ada cerita, Tuhan ada royak kejadian kita, Tuhan cipta kita, Tuhan buat kita lagu tu. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tuhanlah yang menjadikan kamu daripada dha'fin, daripada ta'rak, lemah. Budak ke? Mana boleh berjalan? Orang letak cerita nak gede nak balik ke tak boleh. Entah saya kata nak berjalan, nak mengakak, tak ada. Ni Tuhan royak. Tuhan jadi kita ni bermula daripada dha'fin, min dha'fin. Daripada ta'rak, daripada lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Selepas pada lemah tu dah Tuhan buat kita jadi gagah. Tengok kita. Lepas pada tu kat sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun kau hingga gedebuk dah. Bos apa jadi pemuda dah. Wairun dah. Allah mahai bola ni kau. Kuat sungguh. Nah, pada bola seluas tu dia hingga naik, hingga turun, naik, turun nak ya tu. Nak boleh kau sudah tu nak ayat tu Allahu Akbar. Nak ayat tu apa? Kuat. Keng reng ayat tu. Han tu ayat tu. Mula-mula tu ayat tu dia buat kita ni daripada ta'rak. Tengok kita kecil-kecil lagu mana. Nak suat nasi pun tak reti. Nak berak pun tak reti, nak basuh berak pun tak reti, nak kecek pun tak reti, nak ayat tak ada reti pun. Han tu ayat siap dalam Quran dah. Lepas tu baru dia buat kita saat itu jadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lepas pada Tuhan buat jadi kuat pula tu, lepas pada kuat tu dha'fan wa syaibah. Tuhan wi ta'rak pula. Dan pula berhubang. Rambut putih berhubang. Ta'rak lepas tu berhubang. Tengok tua lah. Lepas pada kita nak main bola, lepas pada tu lagi dah.
Umur melakah pada 40, 45, 48, 49, 50, 55, tarak dah sudah hunggar lah. Dulu tak apalah, umur 25, 18 tu Allahu Akbar. Hujan lebat secara mana tak heran, tak sejuk. Tu. Bila umur kita menekat lagi akan datang ni, bila kita hadap mana? Tua dah. Lepas pada kuat tu, Tuhan kata, aku berjadikan tarak pula, lemah pula. Tengok orang tua ke mana. Sakit lutut lah, semaya tak kursi lah, semaya belah nyatok lah. Tarak dah, motar dah. Nak bangun tu bergantung habis cingkuk tangga aku mana habis. Kadang-kadang rebah tunggai nak ayat tu. Dia dah tua, tarak. Lepas tu syaibah, apa? Berhubah dah. Panggil rambut putih dah. Ni tu heroyak berlaku lah dalam Quran. Allahu Akbar. Tu dalam surah Rum ayat 54. Ni keadaan tu ayat lain tu heroyak pula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah lah Tuhan jadikan kamu. Nabi Adam dulu. Wa fiha nu'idukum. Di dalam tanah lah Tuhan panggil mungklik. Tuhan panggil kita klik dalam tanah lah. Tapi orang pergi kamu kubur dalam tanah. Tu kita klik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni waktu dia tu mati dah. Tuhan panggil dah. Gimana Tuhan kata? Fiha di dalamnya dalam tanah. Nu'idukum. Kami kembalikan kamu. Tuhan kata aku panggil mungklik ni. Aku buh dalam tanah. Lepas boleh tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah tu juga kami waktu bikin kamu pada kali yang lain. Jadi lepas pada kami tu masuk dalam tanah, kami waktu bik pula daripada tanah pula. Mana? Bila kita bakit di masa esok. Tu hai waktu bik pula kita. Tu hai royak dah. Hari tu bik dalam tanah ni, kita panggil bakit. Yauma yunfakhu fis-suri rifata'tuna yaumal qiyamah. Bila bila malaikat tiup sangkala, malaikat Israfil tiup sangkala, kita akan bakit dia bakit di kubur. Poh, tubik daripada tanah, supaya dengan anak piung tetah di tepi patah tu lah. Gorek, pong. Gorek, pong. Kita di kubur hak yang mana kita tani dah hari ni. Hak orang duk kampus kita ni. Ambo sikit lagi dia mari kampus situ juga. Ibu bapa hak duk sidang pendengar sekalian pun, kita kampus situ juga. Sikit lagi. Lepas tu Tuhan royak pula. Aku nak buat tubik daripada tanah pula. Taratan ukhra pada kali yang lain. Mana ni? Untuk nak berjalan daripada masa. Untuk nak ladungkan manusia daripada masa. Nak hipung segala-gala. Setiap manusia, Cina, topek, siai, kabu. Orang putih, orang hitam, orang kelabu, orang kuning. Duduk situ berlaku asalkan manusia. Agama, gapo tak kira. Muslim ke kafir ke duduk situ berlaku. Tak ada kira duduk situ lah. Duduk ladung situ berlaku. Nak ayat tu bercampur aduk habis. Tu nak ayat keadaan kita lagi. Kata ibu-ibu nak ayat kata. Ini nak ayat atas kita. Ini tu ada ayat dah. Ni nak ayat usul asal kejadian kita. Ayat tadi duk ayat atas usul asal kejadian Tuhan kita. Tapi Tuhan beri kita nikmat tak ni. So kita jaga 3 perkara ni besar sekali. Kerana 3 perkara ni boleh mengatasi benda lain. Kalau lah misal kata-kata mata buta boleh dengar dengan telinga. Kalau lah telinga tuli boleh tengok dengan mata. Tapi dia otak punah siap habis. Dia otak punah sebab tu Tuhan royak mula-mulanya kalau muak punah otak Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Aku beri otak kemung tapi mu tak mikir dengan otak mu. Allah orang tak ada dah. Tak ada dah. Gino, dia otak tak mikir tak kerja dah. Tak semaya, tak puasa, wak karuk, joli, curi, gapo tak ada kira dah. Dia otak tak berjalan nak ayat tu. Ni keadaan nak ayat tu. Kerana otak ni panggil raja di dalam tubuh badan kita. Dan dia rusak habis lah. Cuba tengok hodok jalan ke atas tembok. Hok gila, orang gila tu siapa tu? Padahal kaki dia molek, tangan dia molek, betih dia molek, tapi pasal otak tak pakai tengok. Duk telanya dapat orang. Tu. Hujan pun dia berjalan tak ada kira, tak pandai nak mikir kerana otak tak ada. Sepun kan lembu lah. Sebab itulah kalau kita guna otak, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kita ni memang cukup bahaya sekali bila kita tak mensyukuri nikmat. Ini dikatakan bahaya apabila
ataupun kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang ia kurnia kepada kita, yang mana dia anugerah kepada kita, no ya tu. Tak ada benda tu, tak ada dah. Habaq telah apa panggil Allah Ta'ala merka sekali, Allah Ta'ala merka sekali. Sehingga Nabi kata Allah Ta'ala tak boleh masuk syurga dia. Kena orang tamlai otak. Mudminu khamrin, iaitu orang yang sentiasa mabuk. Dan mabuk ni dia ni orang ni punah otak. Punah otak. Tuhan marah, Tuhan tak masuk syurga. Yang kedua Tuhan kata apa? Tak masuk syurga. Wa uququl walidain. Anak yang deraka dua ibu bapa. Orang ni dia mabuk tak nak cek dah dengan ibu bapa, deraka selalu dah. Lawai selalu dah. Dua kali. Kalau so tak masuk syurga dah, apa dah dua pula. Kena deraka dua ibu bapa pula dah. Yang ketiga apa? Wa aklur riba, makan harta riba. Yang keempatnya Nabi kata wa aklu malil yatimi zulman, makan harta anak yatim dengan secara zalim, dengan secara tipu, tak betul dalam agama. Pak golongan ni Nabi kata hak Allah Taala Tuhan tak wi masuk syurga dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah tak ada dah kita hidup di dunia tak ada dah. Sebab itulah kita kena mikir. Ning nak ayat kata bila tak mensyukuri nikmat Allah Taala begitu bahaya sekali dalam hidup kita. Tak ada arti. Tak ada arti hidup kita di dunia ni bila tak guna otak nak ayat tu. Tuhan winne 70 peri-peri saja. Bila Tuhan panggil gi terjun di dalam neraka lah. Lembu tak apa, Tuhan tak bakit. Tuhan tak ambil wak kira dulu lagi dah. Dia makan anak getah orang pun tak apa. Dia makan rupuk lepas pagar orang pun tak apa. Dia segok orang sampai mati pun tak apa, Tuhan tak ambil salah dia. Kerana otak dia wak gula. Tapi yang salahnya tuai dia. Kalau tuai dia tu nak ayat kata, supaya lembu juga tak ada mikir, supaya lembu juga. Duk lock lembu dia makan harta orang. Duk lock lembu dia masuk pagar orang kosih. Tu orang panggil tuai tu yang Tuhan ambil hukumnya. Sebab tu di hari ni kita ngaji dah bahawasanya 3 nikmat yang Allah Ta'ala beri kita ni kena padu benar-benar. Ini merupakan kepala nikmat. Sedangkan nikmat banyak lagi. Nikmat tidur, nikmat jenera, nikmat tak demam, tak sakit. Banyak lagi nikmat. Tapi 3 perkara ni yang mengaturkan iaitu nikmat-nikmat lain dalam diri kita, dalam hidup kita. Itulah lebih kurang ibu-ibu nak ayat kata Allah Ta'ala ni bui nikmat kita ni besar sekali. Ingat molek. Tuhan tiada neraka jahanam nak sumak kalau kita tak guna otak yang Tuhan bui. Tak guna 2 butir mata tengok benda sebenar. Tak dengar 2 cuping telinga. 2 belah telinga tak dengar benda sebenar. Ingat molek mu akan terjun dalam neraka. Baik hadis Nabi pun duk cerita, baik sesama ayat-ayat Quran pun duk cerita lagu itulah. Ni nikmat nak ayat kata. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang tak syukur nikmat, maka dia akan jumpa dengan seksa yang paling pedih, yang paling sakit sekali. Itulah ibu-ibu malam ni dalam pengajian kita sekadar itulah yang mau boleh cerita supaya puak kita faham berlaku untuk nak gunakan nikmat di hari ni. Ambo demo support lah. Duduk di otak kita. Kalau otak jalan molek, otak waras molek, otak molek nak ayat tu, kita betul dengar jalan. Tapi kalau otak tak molek, siaplah nak ayat tu hari ni banyak. Anak yang deraka kepada 2 ibu bapa ni banyak sekali hari ni. Sebab apa? Sebab punah otak. Sebab kena otak. Banyak mana anak duk alawat. Sepak ibu, taki ayah, tapa ayah, jijak ayah tenang sampai ibu bapa lari daripada anak nak ya tu. Kadang-kadang ibu tidur tak jenera malam-malam takut anak semelih. Ibu nak ya tu. Allah nasib tak beruntung nak ya tu. Masa halus dulu kat kilik lah saya kepada anak. Anak tak ada mikir sikit habuk kerana otak dia punah dah. Tak ingat kata ibu dia duk basuh berak dia, duk suap nasi ke dia, duk wipek ke dia. Duk susu ke dia, tidur tak tidur waktu malam. Bila anak demi anak sakit separuh pada ibu. Bila anak tak makan kepada ibu. Sayangnya pada anak. Bila nak suap gapo ke mulut ibu, ingatlah ke anak. Sanggup tak makan ibu nak ayat kata, ingat ke anak.
Tapi bila anak besar, Allah nak sembelih ibu. Nak sembelih ibu. Tengok ni. Nah, padai dah. Tuhan marah pun padai dah dah. Yang kita tengok sendiri dah. Yang kita rasa sendiri dah. Tu pasal Tuhan marah sangat-sangat nak ya dah. Apa? Wak kena otak, wak kena otak. Dia otak tak sepenuh so dia boleh belajar di belakang. Nak ya tu. Kenapa? Orang ni bila otak tak ada tak nak kecek dah. Habis. Supaya dengan benatai dah. Tu nak ayat tu. Itulah ibu-ibu untuk kita mikir belakang di hari ni. Pakat-pakat cari jalan lah. Ni anak siapa dia pun kita pakat cari jalan. Jangan duk pakat kecek saja dak. Jangan duk cerita saja dak. Kita pakat cari jalan nak buat macam mana. Sah tambak kita tambak lah. Ngata ke rata ikut duk situ lah. Nak ayat tu. Hari ni tak ada jalan dah. Hari ni nak ayat. Ni KJL tidak ada daya upaya dia. Goyak ke KJL pun dia tak ada padu mana kerana letih dia pun tak padai. Tak padai pun bila awak klik masuk duk 2 3 4 hari jadi klik melala dah. Tak padai hidup pera dalam guk duk pera tempat bambak nak ayat tu bertahun-tahun. Klik tak ada sampai sebulan nak ayat tu jadi mula. Ni nak ayat tu sedih hari ni. Cukup sedih nak ayat tu. Tapi sabarlah insya-Allah taala dah. Kita nak buat geno nak jadi orang molek ni bukan yang mudah. Sebab tu kita yang boleh Tuhan beri di hari ni otak sepenuh, syukurlah dengan nikmat Allah Taala. Alhamdulillah. Minta doalah orang yang tak kena lagi. Ya Allah jangan kenalah anakku macam tu ya Allah. Minta jauhlah ya Allah, aku tak kuasa ya Allah. Hari kita kena minta. Orang yang kena dah tu minta ya Allah jadilah baliklah hati anakku ya Allah. Aku jadi anakku anak yang soleh ya Allah. Aku tak ada daya upaya ya Allah, tak kuasa ya Allah aku ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Muji padaku ya Allah. Benda ni tak mustahil bagimu ya Allah. Baliklah hati anakku jadi anak yang soleh ya Allah. Kita minta, sama-sama minta. Sama minta. Kalau tak jadi minta terima kasih ke Tuhan. Minta yang jadi. Kalau jadi dah minta ke Tuhan tu balik jadi molek. Tu insya-Allah. Benda ni duduk di Allah Taala. Tapi kita usahalah sama-sama nak ya tu. Nak buat gena lagi dah. Bila duduk dalam ni orang yang tak kena dia tidak tengok je. Tapi orang yang kena Allahu Akbar. Amba pernah mari duk royak, mari duk cerita nak ayat tu. Seorang ibu, seorang ayah nak ayat teriak. Cerita dengan air mata nak ayat tu. Royak. Tak sanggup tidur takut anak sembelih dengan pisah. Dengan badik. Dengan golok nak ayat tu. Allahu Akbar. Lagi mana tak ui pitih dia. Duk kerja hari-hari duk ui ke dia je. Duk ui ke dia je. Daya nak tak ada kira dah. Benda tas rumah tak habis licin. Pecah habis licin dah. Mari gapo sama habis dah. Mutu-mutu sikar dia dia takih bilicing. Dan dia nak pitih nak ya. Tak boleh dah. Ya. Haning ibu-ibu ayah nak ya tu. Orang yang kena benda ni dia rasa habis harapan habis. Tak ada. Panggil teriak tak bunyi. Orang tua kata teriak tak bunyi nak ya tu. Allahu Akbar deritanya. Sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hidup dunia ni sama tara je atau kita nak pergi dah. Siapa hidup galik temunglah. Ingat kita nak pergi dah. Kita nak pergi. Tak banyak hari dah kita nak pergi dah nak ayat tu. Dunia ni persinggahan sama tara je. Persinggahan, tidak persinggahan ni. Berti beradu serta je. Lepas tu kita nak pergi dah. Maka ingat moleklah dan nak pergi ni kau. Jangan wisalah banyak. Jangan Tuhan merka kita nak ayat tu. Tak ada arti kita hidup. Kacau jadi orang Islam. Kacau makan ilmu sembelih, ayat sembelih. Nak ayat tu. Jaga juga benda haram. Tapi Tuhan tak boleh masuk surga. Allahu Akbar. Hidup tak ada kuamai nak ayat tu. Tak ada kuamai kita nak ayat tu. Akhir jatuh dalam neraka. Tak ada. Tak ada beza dengan topek. Tak ada beza dengan Amerika. Tak ada beza dengan orang kafir. Tak lah. Hari nak ayat tu kita. Apakah faedah kita jadi orang Islam di hari ni? Sebab tu jagalah sepenuh-penuh nak ayat. Jaga sepenuh-penuh tak ada dah. Inilah lebih kurang pada malam ni ibu-ibu ayah-ayah. Amba rasa setakat ni lah. Tu. Maka amba sekiranya ada kesilapan kasar bahasa ataupun apa saja kekurangan itu memang daripada Allah. Apa kesepenuhnya itu daripada Allah Subhanahu taala. Maka apa yang ada kurangan itu amba banyak mohon maaf kepada sidang penutup dan juga Pocik Pang semua yang bersama di pada malam ini. Tu insya-Allah minggu depan ni kita nak cerita apa nama pula insya-Allah. Tengoklah. Amba nak tengok
Apa yang kita nak kecek nak ayat tu supaya kita tahu bersama, supaya kita nak ubahkan sikap diri kita yang hidup sama-tara di dunia ni, supaya menjadi manusia yang berguna, yang dapat masuk syurga Allah Taala, jadi ahli syurga. Kita nak itulah. Biarlah kita duduk seperih-perih dalam syurga, tak apa, jangan masuk dalam neraka je. Tu insya-Allah Taala sama-sama kita doa. Supalah hamba pun tak ada lebih, demo pun tak ada lebih. Moga Nabi kata la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tak ada lebih dak orang Arab dan orang bukan Arab. Tak ada siapa dia lebih. Kata Arab lebih ke? Kata orang bukan Arab lebih ke? Tak. Nabi kata illa bittaqwa, malaikat dengan takwa. Orang takwa orang lebih sekali. Tak kira walau dia Melayu, walau dia tak erti Arab sekalipun, tapi dia takwa banyak. Maka orang ni hak lebih sekali Nabi kata. Bukan duk di bakar Arab, bukan duk bakar Melayu, bukan duk bakar orang dak. Ni keadaan ya Tuhan nak buh orang itu syurga dia lagi akan datang. Maka hamba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi min al-amrad zahiran wa batina. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsarana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.